Perdana Menteri ialah menteri yang paling kanan dalam kabinet yang berfungsi sebagai ketua kerajaan yang memainkan peranan eksekutif dalam sistem berparlimen seperti sistem Westminster, United Kingdom. Manakala Presiden ialah kedudukan tertinggi bagi pemerintah sesebuah negara republik yang dipilih oleh rakyat secara demokratik ataupun secara kolej pilihan raya khas, Electoral College System seperti di Amerika Syarikat. Jadi, pada hari ini, mari kita membongkar jumlah bayaran tertinggi yang diperolehi oleh Perdana Menteri ataupun Presiden sesebuah negara berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh portal Yahoo Finance pada tahun 2020. Nombor 5. Perdana Menteri Australia Scott Morrison adalah antara pemimpin dengan gaji tertinggi di dunia. Perdana Menteri Australia ini dibayar sejumlah $549,000 setahun yang meletakkan beliau di kedudukan kelima dalam carta ini. Dalam pada itu, gaji pokok beliau adalah dianggarkan sebanyak $211,250 ditambahkan pula dengan gaji tambahan sebanyak $338,000 yang menghasilkan pendapatan beliau sebagai Perdana Menteri kira-kira $1,500 sehari. Nombor 4. Chancellor Jerman. Umum mengetahui bahawa Angela Merkel merupakan Chancellor wanita pertama di Jerman yang dilantik sejak tahun 2005. Angela Merkel memperolehi gaji hampir 8 kali ganda daripada purata gaji rakyat Jerman. Gaji pokok beliau dianggarkan sebanyak $568,132 di mana beliau menjana pendapatan melebihi purata pendapatan rakyat Jerman dalam setahun iaitu sebanyak $47,344. Angela Merkel yang telah bertugas sejak tahun 2005 dianggarkan telah memperoleh jutaan dolar selama tempoh pemerintahannya. Nombor 3. Bekas Presiden Amerika Syarikat. Seperti yang kita ketahui, Donald Trump bukanlah orang asing dalam dunia korporat. Malah beliau merupakan seorang bilioner yang mempunyai aset sekitar 9.95 bilion ringgit Malaysia. Trump dibayar sama seperti bekas Presiden Amerika Syarikat iaitu Barack Obama sekitar $400,000 hingga $600,000 setahun. Namun, berdasarkan laporan daripada USA Today, Donald Trump tidak mengambil gaji sebagai Presiden Amerika Syarikat, malah mengagihkan wang tersebut untuk urusan pentadbiran negara. Nombor 2. Ketua Eksekutif Hong Kong. Berdasarkan artikel yang dikeluarkan oleh portal Fortune, Carrie Lam berkata bahawa dia mempunyai timbunan wang tunai di rumah. Ekoran daripada pentadbiran Hong Kong telah membayarnya secara tunai kerana beliau tidak memiliki sebarang akaun bank berikutan sekatan antarabangsa yang dikenakan oleh Amerika Syarikat dan China terhadap Hong Kong. Hong Kong baru-baru ini telah menaikkan gaji kaki tangan awam sebanyak 12.4% berdasarkan perubahan kumulatif dalam indeks harga pengguna yang menyaksikan beliau menjana pendapatan sebanyak $946,938 dalam setahun. Sebelum kita beralih ke tangga pertama dalam carta ini, mari kita lihat pendapatan yang diperolehi oleh Perdana Menteri Malaysia. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin merekodkan pendapatan bulanan tertinggi dalam kalangan anggota pentadbiran kerajaan menerusi maklumat rasmi yang dikeluarkan portal Perisytiharan Harta oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ahli Parlimen Paguh itu menerima gaji bulanan sebanyak RM93,841 Malaysia dengan jumlah aset melebihi RM10 juta. Nombor 1. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong ialah pemerintah negara yang memperolehi gaji tertinggi di dalam dunia. Beliau menjana pendapatan sebanyak $1.6 juta setahun iaitu 20 kali ganda KDNK negara per kapita. Walau bagaimanapun, beliau tidak terlepas dari menjadi mangsa yang disyaki mengamalkan rasuah. Namun, perlu diingatkan bahawa negara Singapura merupakan negara yang bebas rasuah seperti mana yang dinyatakan dalam indeks persepsi rasuah yang menyaksikan Singapura di kedudukan pertama mengalahkan Malaysia di kedudukan ke-57 daripada 180 negara. Kesimpulan, pendapatan tinggi
Dan lumayan, sebagai seorang ketua negara bukanlah penanda aras kejayaan atau kekayaan seseorang individu itu. Apa yang penting ialah seorang pemerintah perlulah bersikap adil dan cakna dengan rintihan rakyat marhain yang berpendapatan rendah dan sanggup merisikokan nyawa untuk mencari rezeki. Terima kasih kerana sudi menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like dan tinggalkan komen anda di bawah. Sekian, Bongkar Cerita.